Okey. Ha. So, okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu Rasulullah wa ala alihi wasahbihi wa wala. Amma ba'd. Tidak tahu apa yang berlaku tadi dalam rakaman itu, tidak boleh save, tapi ala kulli hal tiap kali kita ulang semula. Saya pun suka bercerita kan. Sementara malam-malam ini tidak ada gangguan, fikiran pun tenang. So insyaAllah kita akan ulang semula cerita mengenai tentang penemuan kita ini, Zainab, Tabibah Bani Aud. Ya, satu-satunya wanita yang dibincangkan dalam buku ini, dalam beratus-ratus tokoh yang dibincangkan di sini, hanya seorang wanita saja yang dibahaskan, yang dibincangkan. Ini bersempena lah paling tidak dengan hari kebangsaan, hari antarabangsa, hari antarabangsa wanita tahun 2001 yang akan diraihkan lusa, kan. Bersempena dengan itu kita siarkanlah buat siaran ini untuk bercerita tentang tokoh filsuf wanita ataupun tokoh yang terlibat dengan kegiatan itu. Dan kita pelik ya, buku ini bukan tentang filsuf, hukama wa falsafah, tetapi kenapa nama Tabibah ini, Dr. Zainab ini, Tabibah Bani Aud ini dibincangkan sekali di dalam buku berkenaan tentang hukama dan juga falsafah. So yang menjadi kemungkinan itu yang menjadi kemungkinan yang mengakibatkan hal ini ialah doktor-doktor pada zaman dahulu, untuk menjadi seorang doktor tabib itu, mereka akan mempelajarinya sekali dengan ilmu falsafah. Dan agak mustahil untuk mereka memisahkan antara dua ini, kedoktoran dan juga falsafah, ketabiban dan juga falsafah. Sebab akan dipelajari kan, the nature of things. Contohnya ustuqusat, mizaj dan seumpamanya itu dipelajari dalam ilmu perubatan yang memiliki dasarnya dalam ilmu falsafah. Maka sebab itu kita tengok Ibn Rushd kan, begitu juga Ibn Sina. Kedua-dua mereka ini adalah tokoh filsuf, tetapi pada masa sama juga bekerja sebagai seorang tabib. Karena apa? Karena ilmu falsafah yang mereka miliki itu memungkinkan mereka untuk memperdalami ilmu perubatan. Bahkan in greatest scheme of things, ilmu perubatan itu merupakan cabang daripada falsafah. Jadi adakah Zainab, yang tokoh yang kita akan bincangkan pada malam ini, juga merupakan seorang filsuf? Jadi mungkin ihtimal itu ada, ya, ihtimal itu ada. Apatah lagi Zainab Tabibah bin Aud ini adalah seorang tabib yang muncul pada zaman awal Islam, ya, pada zaman awal Islam. So kemungkinan itu ada, walaupun masih samar-samar. Tabib ini banyaknya daripada kalangan lelaki pada zaman dahulu, tetapi kewujudan tabib daripada kalangan perempuan tidak mustahil, sebab lelaki dan perempuan ini sama daripada kapasiti untuk berfikir dan juga untuk mengubat orang. So marilah kita sama-sama membaca teks ini. Saya akan baca, saya akan terjemahkan macam mana Zainab Tabibah ini, ya. Saya akan baca, saya terjemahkan macam mana kewujudan Zainab Tabibah Bani Aud ini dikisahkan di dalam buku Ibn Fadilah Umari, seorang sejarawan yang hidup pada kurun 8 Hijriah. Okey. Seperti mana maklum, berkenaan tentang wanita lah, tokoh-tokoh wanita pada zaman dahulu bukan tidak ada, tetapi jarang dibahaskan, dan memerlukan kepada seorang sejarawan yang memahiri kitab-kitab sejarah yang terdahulu lah, ya. Macam ini dinukilkan daripada kitab Aghani, dan kitab Aghani itu besar, berpuluh-puluh jilid. Untuk seseorang mengeluarkan satu kisah daripada kitab yang berjilid itu memerlukan kepekaran yang tinggi.
So dan dia memudahkan cara kita untuk mengenal pasti siapakah Zainab Tabibah Bani Aud ini. Okey, ada gangguan di luar. Biarlah tu. Okey. Uh, siapa Zainab Tabibah Bani Aud ini? Kanat Tabibah Arifah. Ini qala al-mu'allif rahimahullah, dikatakan oleh pengarang kitab ini, Ibn Fadil al-Humari, dia adalah seorang doktor yang arifah, yang mengetahui, yang memiliki pengetahuan yang hebat lah di dalam ilmunya itu, ilmu kedoktoran itu. La kama za'ama Ibn Abi Usaybah alimah halimah. Tidak seperti mana yang disangka oleh Ibn Abi Usaybah ini dalam Uinul Amba, sebagai seorang alimah, sebagai seorang yang memiliki pengetahuan yang banyak, dan juga yang memiliki halimah, memiliki hilm, memiliki akhlak yang tinggi. Dan bukannya seperti mana apa yang disangka oleh Ibn Sana al-Mulk atau al-Mulk fi muhasyatihi al-badi'ah. Tidak seperti mana yang disangka oleh Ibn Sana al-Mulk di dalam karangannya yang indah ini. Muhasya ini adalah karangan sastra, karangan sastra. Katanya mutti'at bil ilmi falam tahis fautan ونفعت بطبها الأحياء وكانت تنعش أو تنعش الموتى ما عرفها إلا من شكر ولا أنصفها من قاسها من الحكماء برجل ولا الصارم الذكر. So dia kata di sini, Ibn Sana al-Mulk ni dia memuji Zainab ini. Dia ini dikurniakan dengan ilmu dan tidak ada satu apa yang terlepas daripada pengetahuannya itu. Dan orang-orang yang hidup mengambil manfaat daripada perubatannya. Wa kadat tan'ishul mauta, dan hampir sahaja dia itu menghidupkan orang yang mati. Ini mubalaghah ataupun melampau-lampau lah ya. Sampai orang mati pun boleh dirawatnya, boleh hidup balik. Jadi zombie ke apa? Ma'arafa illa man syakar, dan tidak ada orang yang mengenalinya melainkan dia itu berterima kasih kepada tabibah ini, khidmatnya. Tak ada wala ansafaha, ini ayat ini panjang tapi dirumuskan bahawa tak ada seorang pun daripada hukama yang menepikan keilmuan Zainab ini. Dan Zainab ini macam kita katakan berasal daripada kabilah Bani Aud, daripada kabilah Bani Audi ini. Audi ini sangat terkenal lah ya, banyak daripada kalangan para sahabat Rasulullah pun daripada kabilah Bani Aud ini. Dan dia ini hidup pada zaman awal Islam, tapi tidak diketahui adakah dia masuk Islam atau tidak. Tidak diketahui adakah beliau ini sempat masuk Islam ataupun tidak. Tapi orang kenal dia dengan profesion perubatannya itu. Qala Ibn Abi Usaybah mengatakan, dia ini kanat arifatan bil amal at-tibbiyah khabiratan bil ilaj wa mudawat al-alam al-ain wal jirahat mashhuratan bain al-arab bidzalika. Katanya dia ini seorang yang tahu tentang tentang kerja-kerja kedoktoran, dan juga tahu tentang ilaj, ubat-ubat untuk merawat, dan juga cara merawat cara merawat sakit mata, alamul ain wal jirahat, dan juga luka-luka yang ada di badan. Masyhurah, terkenal dalam kalangan Arab dengan kepakarannya itu. Dan untuk membuktikan kemasyhuran ini bukan sembang kosong di atas angin. Dia menukilkan, ini menarik, dia nukilkan kisah ini daripada kitab Abul Faraj Al-Asfahani yang berjudul Al-Aghani. Aghani ini siapa yang mengkaji sastra Arab sangat terkenal lah. So kenapa kitab Abul Faraj Al-Asfahani yang berjudul Al-Aghani ini dijadikan sebagai sumber sejarah? Sedangkan dia itu Aghani, kan Aghani ada terjemahan literalnya lagu-lagu, dan dia berkaitan tentang sastra dan juga susunan sastra Arab lah. Pada zaman dahulu sastra Arab tu dinukilkan secara riwayat.
syairnya, kisahnya, everything lah yang berkaitan tentang sastra Arab tu dinukilkan secara riwayat dan dikumpulkan di dalam sebuah ensiklopedia sastra lah, ensiklopedia sastra yang sangat besar yang berjudul ini Aghani ini, dan dia itu dikarang pada kurun keempat Hijriah, ini zaman keemasan Islam. So lebih awal dan dikumpulkan, maka lebih reliable lah kan. Zamannya dengan zaman Rasulullah SAW itu tidak jauh, apatah lagi dengan zaman Arab yang terdahulu yang mendahuluinya. So Aghani meriwayatkan kisah tentang Zainab ini, dan itu saya kira sangat power lah kan. Macam mana daripada kitab yang besar, kitab yang berpuluh-puluh jilid itu, kita boleh petik satu nama dan juga satu kisah berkenaan tentang Zainab ini. Dan tahniah kepada Ibn Fadl al-Umari ini, terima kasih kepadanya, walaupun dia hidup pada kurun ke-8 Hijriah dengan mindset feudalisme yang masih kuat pada zaman itu, dia boleh menukilkan, menempatkan seorang wanita di dalam kitabnya ini, which is yang tidak ada pada pemikir-pemikir yang lain. Seperti ada satu buku di sini, Tarikh Hukama wa Falasifah juga, tapi karangan Syaharzuri. Karangan Syaharzuri langsung tidak ada nama seorang perempuan pun di dalam kitab tersebut. So katanya di sini, qala, dibawakan sanadnya. Mungkin ini bermanfaat bagi orang yang suka mengkaji tentang sanad hadis dan seumpama itu. Dia katakan apa? Qala akhbarana Muhammad bin Khalaf al-Marzubani qala hadathani Muhammad bin Ishaq an abihi an Kunasah an abihi an jaddihi qala. So pendek ceritanya, ini daripada datuk si Kunasah tadi dalam sanad itu, dia berjumpa, dia kata ataitu imra'atan min bani Audin litakhulani min Ramadin. Aku datang kepada seorang wanita daripada kabilah Bani Aud ini, untuk merawat mataku dengan kuhul, dengan celak. Celak ini bukan celak yang biasa-biasa ya, bukan maskara ke apa ke, tidak. Celak pada zaman dahulu dengan tujuan untuk perubatan itu. Kerana ramat ataupun kerana sakit mata yang mengakibatkan matanya kabur-kabur lah. Ya, kana asabani min Ramadin, kana asabani, kerana sakit mata yang menimpa diriku. So begitu. So disebabkan tokoh kita ni Zainab ini pada zaman awal Islam, zaman awal kemunculan Islam, so kisah ini kemungkinan besar adalah sebelum Fathu Makkah. Tapi tidak dibawakan tarikhnya itu, tidak dikenali secara tepatnya bilakah beliau hidup, tetapi nama beliau dan juga kisah beliau ini terkenal sebelum Islam, pada awal kemunculan Islam, maafkan saya. So fakahalatni thumma qalat li ittaji' qalilan hatta yadhub ad-dawa'u fi 'ainayka. Dia katanya, dia pun merawatlah, celakkanlah mata saya. Lalu dia berkata kepadaku ini, Datuk si Kunasah itu berkata, menceritakan bahawa si Zainab ini perintahkan dia untuk baringlah sekejap, ittaji' qalilan hatta yadhub ad-dawa' fi 'ainik, sampailah ubat itu, ubat celak itu masuk meresap di dalam matamu. Fattaja'tu thumma tamathaltu qawl asy-sya'ir. Aku pun baring, lalu aku pun membaca sebuah syair. Aku pun mendedangkanlah sebuah syair. Mukhtarimi raib al-manun wa lam azur tabiba bani Audin 'ala an-na'i Zainabah. Adakah aku akan dilenyapkan oleh musibah dunia ini sedangkan aku belum lagi menziarahi seorang tabib daripada Bani Aud yang dinamakan sebagai Zainab ini. Namakan Zainab yang berada di Ceruk Rantau. Jadi dia memujilah, dia memuji si Zainab ini dengan syairnya itu. Dia kata ini
kalau saya menziarahi si Zainab ini, saya tidak akan mati. Itu maksud daripada syair itu, ya, kiasannya. Kiasan daripada syair itu. Maka Zainab, lelaki itu, dia tidak tahu siapa si Zainab ini. Dia tahu seorang perempuan yang pandai mengubatnya. Tapi dia tidak tahu syair itu tentang si Zainab ini. Maka Zainab yang tahu tentang dirinya, disyairkan itu, dahikat, fadahikat. Maka dia pun gelak. ثم قالت أتدري في من قيل هذا الشعر. Lalu Zainab pun gelak dan dia tanya kepada Datuk Siti Kunasah itu, engkau tahukah tentang siapakah syair ini? Bercerita tentang siapakah syair ini? Qultu la. Aku berkata aku tidak tahu. Qalat fiyya wallahi qil ana Zainab allati anaha wa ana tabibah Bani Aud. Katanya tentang saya lah itu, seorang doktor daripada Bani Aud ini. Tentang saya lah, wallahi, demi Allah, dikisahkan syair ini. Saya lah Zainab yang dimaksudkan di dalam syair itu, dan saya lah tabibah Bani Aud, dan saya lah doktor Bani Aud ini. Bayangkan pada zaman jahiliyah ini asrul Islam, berarti selepas daripada selepas daripada jahiliyah biqalil, ini dengan kadar yang sedikit. Berarti dia hidup sudah pada zaman jahiliyah, dan doktor wanita, bukan zaman calang. Afatadri man syair, adakah kau tahu wahai Datuk Kunasah? Dia tidak sebut Datuk Kunasah, tapi saya sebutkan ini supaya kita faham tu, storyline kan. Afatadri man syair, adakah engkau tahu siapa yang mensyairkan ini? Qultu la. Datuk Siti Kunasah pun kata, saya kata tidak tahu. Qalat ammuka Abu Simak Al-Asadi. Lalu Zainab pun menjelaskan, pakcikmu lah yang mensyairkan ini, Abu Simak Al-Asadi. So begitulah kisahnya dibawakan oleh Ibn Fadlillah Al-Umari di dalam kitab ini. Dan itu nature, ya, biografi ini dibahaskan secara ringkas saja kesemuanya. Apatah lagi berkaitan tentang Zainab ini, tidak banyak diketahui berkenaan tentang beliau. So paling tidak di situ kita telah faham, ya, kita telah faham bagaimana peranan wanita, walaupun agak sedikit lah, dan kita kena bagilah alasan ini, ataupun kita kena bagilah keudhuran ini pada zaman dahulu, sebab zaman berbeza kan dengan keturunan lelaki yang melampau pada zaman dahulu. Tidak boleh kita kata, oh buku ini salah, buku ini sesat, buku ini tidak betul kerana menghina wanita dan juga tidak menghormati peranan wanita. Tidak. Kita kena sesuaikan. Setiap tempoh sejarah itu ada tren pemikirannya tersendiri, dan feminisme itu pada zaman sekarang itu barulah mendapat tempatnya kan. So kita perlu sesuaikan, dan kita perlu menghargai paling tidak tokoh-tokoh yang terdahulu ada yang membahaskan ini di dalam tabaqat hukama falasifah. Berarti ada kemungkinan tidak Zainab tabibah Bani Aud ini menurut pemikiran Ibn Fadlillah Al-Umari, so dia ini tergolong daripada hukama dan juga falasifah. Saya katakan dia tidak sebut, tapi saya katakan ini pendapat saya sendiri, ada kemungkinan Zainab tabibah Bani Aud ini tergolong daripada hukama dan juga falasifah. Sebab pada zaman dahulu untuk menjadi seorang doktor itu kita kena juga belajar falsafah. Jadi agak masih memerlukan kepada penguat. Tetapi kalau kita tengok tren doktor-doktor terdahulu, tidak ada doktor yang menjadi doktor tanpa dia mempelajari ilmu falsafah. Mesti dia belajar ilmu falsafah juga pada zaman dahulu itu. Sekarang ini berbeza. Ilmu medik kita sudah mengalami pembahagian dan juga compartmentalization, tidak lagi bergabung kan. Pada zaman dahulu untuk menjadi seorang doktor kenalah belajar falsafah, itu sebagai asasnya. Falsafah ini dengan segala macam itulah kan, kita belajar metafizik, kita belajar logik, astronomi dan seumpamanya untuk mengenali badan manusia itu. So menarik kan, seorang Zainab ini, Zainab tabibah Bani Audin. So mungkin ini menjadi projek di masa akan datang lah, siapa-siapa daripada para sahabat
kita boleh selongkar kan buku-buku sejarah yang ada yang terdahulu untuk mengkaji dan juga mengeluarkan tokoh-tokoh filsuf wanita. Ini sebagai cadangan sajalah ya. Walaupun itu agak sukar, tetapi paling tidak kita telah memulakan satu langkah. Syekh Akram Nadwi sudah terbitkan ya berpuluh-puluh jilid kan. Nama wanita, tokoh-tokoh wanita yang terlibat di dalam periwayatan hadis. So, kenapa tidak di dalam ilmu falsafah ini? Saya kira mesti ada dan juga mesti banyak lah. Mesti ada dan banyak kewujudan mereka ini. Sebab, wanita ini pada zaman dahulu juga terlibat kan dalam memerintah. Apatah lagi di dalam budaya selain daripada budaya Arab. Mereka terlibat dalam, ilmu perubatan. Terlibat untuk mengubat dan seumpama itu. So, memerlukan sedikit usaha. Dan juga di satu side yang lain, kalau kita tengok, selamat kalau kita tengok Hari International Women's Day ini pada tahun 2021, hashtagnya temanya adalah choose to challenge kan. Mungkin sudah sampai waktunya untuk kita challenge lah ataupun untuk kita mencabar keberadaan filsuf. Kenapa tidak banyak filsuf wanita? Bidang falsafah ini kenapa banyaknya lelaki saja? So bagaimana pemikir-pemikir perempuan dan keberadaan dan juga kedudukan mereka di dalam dunia falsafah Islam itu. Kalau pada zaman dulu mungkin agak sukar, tetapi pada zaman sekarang kita sudah boleh menyertakan tokoh-tokoh falsafah dalam kalangan perempuan ini terlibat bukan sebagai semata-mata sejarawan, tetapi juga sebagai ahli filsuf yang menatijahkan pemikiran falsafah yang asli daripada pemikiran mereka. Kita perlukan itu, dan mungkin itulah yang kita harapkan di masa akan datang, insyaAllah. So menarik idea itu, dan juga kalau boleh diteruskanlah kan perjuangan itu. Okay, so Allah alam, terima kasih atas yang mengikuti. Ini sekadar mengisi masa lapang lah kan, kita bercerita tentang tokoh, kita bercerita tentang kewujudan tokoh perempuan, tabib perempuan, satu-satunya tabib perempuan dan juga filsuf perempuan lah kita boleh simpulkan. Sebab buku ini cerita tentang filsuf dan juga hukam di dalam buku seorang sejarawan yang hidup pada kurun ke-8 Hijriah, Ibn Fadlillah Al-Mari. So, wallahualam, mungkin ada perbincangan lanjut, kita boleh bahaskan boleh komen ataupun boleh email lah kan, boleh send di messenger ya, supaya kita boleh bincang dan juga lanjutkan perbincangan ini. Okay, selamat menyambut Hari Wanita Antarabangsa tahun 2021. Choose to challenge. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.